Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Nur Hazrin binti Mustafa di 201810840406. Okey, hari ini kumpulan kami akan berkongsi tentang kemahiran perkemahan. Apa itu kemahiran perkemahan? Dan kita pergi dulu, apa definisi perkemahan? Definisi perkemahan adalah memasang atau mendirikan kemah yang digunakan untuk berteduh pada waktu malam. Jadi perkemahan ini ataupun kita panggil camping ini, kita memasang kemah untuk kita duduk pada waktu malam, untuk kita berteduh daripada haiwan-haiwan liar di luar, dan kita mendirikan sesuatu tempat untuk kita berteduh. Itulah definisi perkemahan. Kita pergi kepada kemah. Apa itu kemah? Kemah ni pula sesuatu pondok yang berasaskan kain tebal atau kain layar, dan sekarang diinovasikan dengan kain nilon yang ternyata lebih ringan dan mudah dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Aini Timur Zahab, memegang kad Matriki 201810841888. Baiklah, saya akan menerangkan 5 kemahiran pengurusan umum. Yang pertama adalah kemahiran konseptual. Kemahiran ini merujuk kepada kebolehan dalam memahami serta mentafsir konsep dan juga istilah dalam penyelesaian organisasi. Kemahiran kedua adalah kemahiran kemanusiaan. Kemahiran kemanusiaan ini merujuk kepada kebolehan seseorang pengurus untuk bekerja dan memahami serta memotivasi para pekerjanya, sama ada dalam bentuk individu maupun secara berkumpulan. Kemahiran ketiga adalah kemahiran teknikal. Kemahiran ini merujuk kepada pengetahuan dan kebolehan seseorang pengurus dalam mengaplikasikan segala teori, kaedah, prosedur dan juga alat-alat untuk melaksanakan segala tugasan secara spesifik. Kemahiran keempat adalah kemahiran pengurusan masa. Kemahiran ini merujuk kepada kemampuan pengurus untuk menjaga kerja mengikut keutamaan kerja. Kemahiran yang kelima adalah kemahiran membuat keputusan. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan untuk memilih alternatif yang terbaik yang dapat diterima dan juga dapat memberi manfaat dan juga kebaikan. Hai, nama saya Nur Syuhada binti Abdul Rahman, bernombor matrik D20181082129. Saya akan menerangkan 5 jenis kemah dalam perkemahan. Ridge tent mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung, diperbuat daripada material nylon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Dome tent berbentuk gelembung dan menggunakan material yang sesuai dan fleksibel, ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan seperti di sekolah dan sebagainya. Frame tent. Kemah ini biasanya digunakan untuk perkemahan keluarga kerana saiznya yang besar. Rangka kemah akan dipasang terlebih dahulu dan kanvas dipasang kemudian. Bell tent mempunyai satu tiang tinggi di puncak kemah. Kemah jenis ini sudah jarang digunakan dan diganti dengan kemah jenis dome. Shelter terbahagi kepada 3, iaitu poncho lintu. Ia diikat di antara 2 pokok. Shelter tertutup pada 2 bahagian kiri dan kanan. Poncho tent, ia diikat pada 2 batang pokok, tetapi shelter tertutup pada 1 bahagian saja. Pastikan shelter tidak menghala arah angin. One man shelter, mudah dibina dan terhalang dari rintangan angin. Saiz yang kecil menjadikan ia lebih sejuk dan nyaman. Hai, nama saya Evera Sina Anak Jam Sejata, nama matrik D2018208519. Okey, di sini untuk bahagian saya akan menerangkan tentang lokasi perkemahan. Yang pertama adalah lokasi perkemahan itu perlulah berdekatan dengan sumber air seperti sungai. Yang kedua pula, kawasan yang rata untuk senang kita untuk mendirikan kemah. Yang ketiga pula iaitu pastikan lokasi untuk mendirikan kemah itu adalah bukan laluan binatang. Dan yang keempat pula, pastikan kawasan untuk mendirikan kemah itu ada mempunyai pancaran sinaran matahari supaya tanah itu jika telah hujan, tanah itu akan kering dan senang untuk kita mendirikan kemah. Okey, untuk yang terakhir pula iaitu yang kelima, pastikan kawasan untuk mendirikan kemah itu tidak terlalu dekat dengan sungai, supaya jika berlaku sungai itu tiba-tiba besar, dia tidak kita sempat untuk menyelamatkan. Itu saja daripada saya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nefitra Nebiti Sugandi, nama matrix di 2018-2085-214. Saya akan bercakap tentang apa itu kraft perkemahan. Kraft perkemahan itu adalah satu kemahiran asas yang perlu dimiliki oleh individu dalam menghadapi cabaran ketika melakukan aktiviti-aktiviti luar seperti aktiviti perkemahan ataupun pengembaraan. Dan untuk menghasilkan kraft tangan ini ia harus bersifat mesra alam, iaitu tidak merosakkan alam sekitar meskipun kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kawasan perkemahan. Nama saya ialah Yuliha binti Udin. Nombor matrix saya ialah di 2018-208-5215. Pada hari ini saya akan menjelaskan 4 jenis dan fungsi kraft perkemahan. Saksikan. Kraft perkemahan pertama dikenali sebagai low cabin fire. Fungsinya senang dan mudah didirikan kerana stabil. Kraft perkemahan kedua dikenali sebagai hunter fire. Ianya berfungsi sebagai tungku untuk memasak kerana ia disusun rapat. Kraft perkemahan ketiga dikenali sebagai reflector fire. Fungsinya memanaskan badan dan digunakan untuk memanggang. Kraft perkemahan keempat dikenali sebagai concealed fire. Fungsinya mudah dibakar dan senang dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi bin Abdul Hasad, bernomor metrik di 2018-2085148 daripada kumpulan 1 Kembara Alam CSR 2021. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan berkaitan keperluan keselamatan sewaktu aktiviti perkemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Nabil Rosli dan saya akan membentangkan tentang fasa sebelum. Okey, sebelum ke perkemahan, pihak pengajar harus melatih seorang jurulatih yang bertoleh untuk memimpin peserta program perkemahan tersebut. Yang kedua, pengajar perkemahan haruslah memberitahu tentang lokasi perkemahan kepada pihak berkuasa seperti pihak polis, bomba dan sebagainya untuk mengelakkan, untuk bersedia menghadapi kecemasan. Okey, yang terakhir sekali, penyertaan peserta haruslah berkeadaan bersedia dan mereka telah menjalani latihan-latihan yang berasaskan perkemahan, dan juga mereka haruslah mendapat kebenaran daripada penjaga mereka. Itu saya pada saya. Selamat petang dan selamat sejahtera. Oke, sebelum itu saya Jahadi Ampalus yang bernomor metrik di 2017-208-1133. Oke, so pada hari ini saya akan menunjukkan apa yang berlaku semasa fasa perkemahan. Jadi untuk pertama, apa yang berlaku semasa perkemahan itu berlaku taklimat awal mengenai aktiviti, peraturan dan juga langkah-langkah keselamatan untuk diberikan kepada semua peserta. Oke, yang kedua adalah memastikan kesehatan dan juga kebajikan para peserta terjamin dari awal perkemahan sehinggalah seterusnya. Yang ketiga adalah memastikan segala perancangan perkemahan dijalankan seperti yang dirancangkan, namun ianya boleh diubah sesuai mengikut kesesuaian ataupun mengikut masalah yang terjadi seperti cuaca dan juga lain-lain. Untuk poin yang seterusnya adalah mengadakan sesi mesyuarat pada akhir aktivitas setiap hari untuk membincangkan apa masalah yang timbul dan juga diperbaiki pada masa akan datang. Dan untuk yang terakhir adalah memastikan pemantauan terhadap semua aktiviti sepanjang masalah. Oke, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Ismail. Hari ini saya akan terangkan fasa ketiga perkemahan, iaitu fasa selepas perkemahan. Saya akan terangkan 4 perkara, iaitu yang pertama, memastikan keperluan logistik atau peralatan perkemahan dalam keadaan baik, bersih dan selamat. Seterusnya, memastikan kawasan perkemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya, serta memohon kebenaran daripada pemilik setempat atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkemahan. Seterusnya, yang ketiga, mengadakan postmortem bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan
dan mengenal pasti kelemahan suatu tempat di kawasan perkhemahan lalu mengambil tindakan yang selanjutnya. Dan yang terakhir iaitu mengedar surat penghargaan kepada pihak yang terlibat dan CJ penghargaan kepada semua peserta perkhemahan. Okey, itu saja.